Pindaan beberapa enakmen berkaitan agama Islam di Negeri Sembilan dijadual dibentang ke Dewan Undangan Negeri itu pada sidang akan datang. Perinciannya bersama rakan penyampai Azlina Kamarudin. Silakan. Ya dia, 3 enakmen terlibat pindaan termasuk enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Sembilan 2003, enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sembilan 2024 dan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan. Kali terakhir ia dipindah lebih 2 dekad lalu. Usaha meminda enakmen berkenaan telah melalui 10 sesi perbincangan bersama pihak berkuasa agama Islam Negeri Sembilan dan pakar perundangan. Ini termasuk Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS. Itu dah hanya menunggu kelulusan. Dah ada perbincangan pun dengan Yang Teramat Mulia undang-undang ni semua, dan alhamdulillah tak ada apa yang perlu diperbetulkan, ditambah baik, dah pun bersetuju. Jadi sekarang ni nak bersedia untuk membawa tu kepada Dewan. Pindaan enakmen berkenaan dijangka dapat memantapkan pentadbiran Islam di negeri ini. Ia melalui peluasan skop dan bidang kuasa MAINS, seterusnya memudahkan agensi berkenaan lebih proaktif dalam memulakan inisiatif baharu. Program Care for You, inisiatif dilaksana NIOSH untuk bantu tangani masalah tekanan mental dalam kalangan warga emas. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Terbaharu, program CSR itu dianjurkan di Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe Podikson. Pengisiannya meliputi pendedahan mengenai penjagaan kesihatan mental dan bantuan awal kepada individu alami tekanan mental. Disebabkan banyak program yang kita buat khas untuk industri. Sebab kita tahu sebagai National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH berperanan juga kepada masyarakat. Kami mempunyai peranan yang kami harus berikan balik kepada pihak masyarakat. Jadi kita sebagai pawai terima dengan besar hatilah. Juga bagaimana penjagaan, bagaimana cara kita pernafasan dengan betul supaya kita tak stres, pada silang segala kita punya pening kepala dengan melakukan senaman yang begitu ringkas dan sungguh bermanfaat. Program berkenaan wajar diteruskan dengan mengutamakan penglibatan golongan berisiko termasuk warga emas. Dan juga mereka perlu untuk menjalani kehidupan yang baik dengan kesihatan mental yang baik. Jadi pendedahan pada hari ini sangat memberi manfaat, dan saya juga mengharapkanlah program yang sedemikian dapat diteruskan lagi di selain daripada pawai di PD ini, juga kepada 8 buah pawai yang kita ada di seluruh Negeri Sembilan. Selain advokasi kesihatan mental, turut diadakan aktiviti gotong royong, mengindah dan membersihkan kawasan pawai berkenaan. 8 juta pelancong dijangka berkunjung ke Negeri Sembilan tahun ini. Pelbagai pakej ditawarkan bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai. Laporan Nur Syafiqah Muhammad Ghazali. Kesemua pakej yang disedia menjanjikan pengalaman istimewa kepada setiap pengunjung. Mereka akan dipastikan dapat benar-benar merasai keunikan seni budaya warisan Negeri Sembilan yang terkenal dengan adat pepatih. Aktiviti promosi kiat dijalankan membabitkan kerjasama pengamal media pelbagai platform. Ia dilaksana melalui program lawatan produk pelancongan atau Fam Trip di beberapa lokasi tarikan pelancong sekitar negeri ini. Ini kena ada banyak lagi fam trip. Satu tak cukup. Kita kena adakan lebih banyak fam trip, terutamanya dengan media arus perdana dan juga media kreatif lah. Dan saya akan anjurkan setiap bulan lah, supaya benda ini ada kesinambungan, dan dengan harapan bahawa produk kami dimasukkan di dalam itinerary package pelancongan. Pengusaha tempat pelancongan juga beri tumpuan kepada aspek pemasaran dan promosi. Fokus tertumpu kepada penawaran harga berpatutan dan kemudahan yang selesa kepada pengunjung. Ya, sekarang ni dunia sekarang ni semua guna media sosial sekarang. So kalau tak guna media sosial,
memang susah. So influencer tu penting. Tapi sebagai operator, you pun kena ada you punya social media punya followers. So you kena buat you punya sendiri punya promosi. So you tak boleh bergantung saja kepada influencer. Dan tourism untuk mempromosikan tempat-tempat begini. Bukan mana dia boleh cari saja kepada pengusaha homestay, mana di hotel-hotel pun dia orang boleh cari, dia boleh tanya tempat mana yang paling cantik untuk kita pelancong ni datang melawat. Media masa kini semestinya memberi impak kepada sektor pelancongan. Misalnya di Port Dickson ini, pelbagai lokasi pelancongan yang boleh mereka kunjungi untuk mewawarkan kepada masyarakat. Jom judi-judi Malaysia di Port Dickson. Sekian laporan dari Negeri Sembilan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azlina Kamarudin langsung dari Negeri Sembilan. Baik, saudara, semua pejabat pendidikan daerah PPD di Johor diarah pastikan tiada keciciran murid pada pembukaan sesi persekolahan baru. Langkah itu selari titah Pemangku Sultan Johor yang mahu melihat pendidikan murid-murid dipertingkat. Dalam minggu ini persediaan di peringkat jabatan itu dah bersiap sedia untuk menerima pelajar-pelajar bagi awal persekolahan ini, dan rancangannya adalah meneruskan apa juga program-program dekat oleh KPM dalam ketika awal sekolah ini, dan maksudnya persediaan itu saya rasa Johor dah bersedia, dan kita juga sebagai portfolio pendidikan ini saya telah menggerakkan supaya memastikan agar program terdekat dan program tidak mahu ada anak-anak bangsa Johor tercicir dalam persekolahan. Kerajaan negeri sebelum ini telah memperuntukkan 2.8 juta ringgit bagi program bantuan kasih murid Johor. Beliau dalam pada itu turut mengharapkan Jabatan Pendidikan Negeri memantau semua video tular melibatkan institusi pendidikan agar tiada maklumat tidak tepat disebarkan. Mempelbagaikan kursus berkaitan TVET itu antara cadangan di Kemuka yang di-Pertua Negeri Melaka bagi membangunkan bakat dan kemahiran pelajar di negeri berkenaan. Selain itu juga bagi memperkasakan institusi pengajian tinggi di Melaka, saya menyarankan supaya pihak universiti perlulah sentiasa konsisten dalam menjalankan kajian serta penyelidikan dan pembangunan agar ianya boleh menjadi sumber pendapatan baru dan berterusan kepada negeri Melaka. Hampir 1 tan barangan bersubsidi yang disorok di sebuah kedai runcit di Bandar Hilir Melaka dirampas. Semakan lanjut mendapati kedai berkenaan beroperasi tanpa lesen. Rampasan dibuat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Melaka pagi tadi. Menurut pengarahnya Norina Jaafar, barangan yang dirampas ialah 493 kilogram minyak masak, 276 kilogram gula, 50 kilogram tepung dan 2 tong gas LPG. Kedai haram terbabit dikesan beroperasi secara terang-terangan sejak 10 hari lalu. Dan juga kita juga turut mendapati ada satu modus operandi yang terbaru di mana sebuah kedai makanan yang menjual makanan, sebelahnya dia buka lagi satu kedai runcit, yang di mana kedai runcit ni kita syaki membekalkan barang-barang kawalan kepada kedai makan tersebut. Yang menjadi persoalan sekarang, kedai runcit tersebut merupakan kedai yang tidak berdaftar di dalam mana-mana majlis dan juga tidak mendaftar di bawah kawalan barang kawalan. Tindakan akan turut diambil terhadap pemborong yang membekalkan barangan terkawal tersebut kepada kedai runcit berkenaan. Kes dirujuk mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Melaka menganjurkan pelbagai program keagamaan sepanjang Ramadan ini. Pengisiannya menekankan aspek kerohanian, pembudayaan ilmu dan kemasyarakatan.
buka puasa terbuka, dan selain itu kita ada juga majlis bersahur, dan kita akan adakan juga majlis Quran Hour, Quran Hour, dan kita dalam merangka memperhalusi untuk mengadakan pertandingan musabakah untuk seluruh sekolah-sekolah tahfiz yang berada dalam Melaka. Dalam pada itu, pihaknya juga akan menganjurkan bazar Ramadan secara besar-besaran di Jalan Hang Tuah. Yok Hantar Jajan Raya, itu antara program istimewa yang bakal dilaksana Jabatan Penyiaran Negeri Johor sempena Syawal nanti. Ia dijadual berlangsung pada minggu pertama Aidilfitri. Okey, yang itu kita akan pilih pendengar-pendengar yang telah kita senarai pendekkan untuk kita pergi ke rumah mereka, untuk kita menyantuni mereka dan berhari raya bersama dengan mereka. Yang itu kita akan adakan kemudian pada minggu pertama raya, dan seterusnya dalam tempoh bulan Syawal lah, kita akan pergi berhari raya ke rumah-rumah pendengar kita yang terpilih. Johor juga akan menjadi lokasi terakhir program Jelajah Ramadan RTM 2024. Majlis penutup dijadual berlangsung di Bandar Seri Alam Johor Bahru akhir bulan ini. Melaka sasar 20 pingat emas pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak Ogos ini. Esko Belia Sukan dan NGO Negeri VP Shanmugam berkata, pihaknya optimis sasaran itu dapat dicapai berdasarkan prestasi yang memberangsangkan daripada atlet terlibat. Menurutnya, persiapan pasukan Melaka kini sudah 60% bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai. Tahun lalu pun kita almost there, 17 pingat. Tapi kita punya salah satu peserta perenang akuatik tu, dia tak dapat hadir di atas hal-hal kesihatan dan keluarga. So kita jatuh 2 pingat di sana. Dia adalah pingat sasaran. Begitu juga dengan Muay Thai. Muay Thai pun kita sasarkan pingat emas tapi kita tidak tercapai. So yang kita capai itu bila perak, kita boleh anggarkan. Perak itu adalah almost 0.5 ataupun 1.0. Markanya dengan perak dengan emas. So bila kita jatuh kepada perak itu, dia seolah-olah macam emas juga. Yang penting boleh tengok angka tu. Beliau ditemui pemberita pada majlis penyerahan watikah pelantikan bapa angkat, jabatan angkat dan anak angkat Sukma Sarawak di Seri Negeri Air Keruh. Pada edisi Sukma lepas di Kuala Lumpur, skuad Melaka meraih 17 emas, 11 perak dan 23 gangsa.